أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bahjah Mardiyah, muka surat 40, yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka sekarang ni yakni kemudian daripada membicarakan hukum muwafiq, hendak masuk pada bicara orang masbuk pula. Maka sekarang hendak masuk pada bicara hukum orang masbuk pula. Maka adalah orang masbuk itu lawan orang muwafiq. Orang masbuk lawan orang muwafiq, yakni lawan pertama pada takrif dia, yang kedua lawan pada hukum dia. Muwafiq lain, masbuk lain. Kemudian hukum bagi makmum muwafiq lain, hukum bagi makmum masbuk lain. Jadi terdahulu selesai dah bicara berkaitan dengan makmum yang muwafiq. Jadi sekarang ni selepas selesai membicarakan makmum muwafiq, hendak membicarakan makmum masbuknya macam mana, yang mana takrifannya berbeza, kemudian hukumnya berbeza. Kalaulah muwafiq masbuknya tidak dikenali, kemudian dilakukan hukum yang bertentangan, bawa batal sembahyang. Berjemaah fadilah 27. Bila berjemaah fadilah 27, ilmu kena padang lah. Ilmu kena sepadannya untuk dapat fadilah 27. Nak dapat gandaan pahala besar, ilmu kena cukup. Sebagaimana kerjaan dunia nak dapat gaji besar, ilmu kena banyak. Tapi kalau perkara dunia pandai sangat, kena belajar molek-molek boleh gaji besar. Kena belajar sungguh-sungguh boleh gaji besar. Kita buat ibadah nak fadilat besar ada tak? Kena belajar sungguh-sungguh. Sebab nak dapat gaji besar di sembahyang jemaah ni 27 kali ganda benar. Darajah nak banding dengan sembahyang seorang diri. Tak ada pula gitunya. Dia panggil apa gitu tu? Hipokrit lah tu. Dia panggil apa gitu? Dunia pandai. Nak gaji besar, belajar gaji-gaji. Hak akhirah, nak pahala banyak, nak pahala besar, lepas tu ilmu. Ni. Tak lepas bab hukum muwafiq masbuk. Bukan setakat tak dapat fadilat 27. Bawa kepada batal sembahyang. Kosong. Tak ada sembahyang. Sebab yang kita duk belajar bab taharah, bab apa tu untuk sah sembahyang seorang diri. Kita belajar bab rukun 13. Kita belajar syarat bagi rukun 13. Itu untuk sah sembahyang seorang diri. Apabila kita berjemaah saja, kita sudah mengikuti imam. Apabila mengikuti imam ni, dia ada syarat qudwah dia panggil. Syarat makmum mengikut imam. Dalam kitab Wisyaul Afrah ada 12 syarat. Muwafiq masbuk ni satu pembicaraan daripada 12 syarat saja. Bukan kata dalam kitab Bahjah Mardiyah
membicarakan makmum muafiq masbuk, lengkaplah bicara syarat untuk sah solat berjemaah. Tidak, dia ada 12 syarat. 12 syarat untuk sah solat berjemaah. Yang nyatanya tak tahunya syarat untuk sah berjemaah bukan seorang tak tahu, ramai tak tahu. Yang ramai tak tahu tu bukan orang biasa-biasa, orang pegang masjid tak tahu pun syarat berjemaah. Kalau imam dalam masjid, makmum di luar masjid, macam mana syarat untuk sah makmum yang berada dalam masjid untuk mengikuti imam yang sedang berada dalam masjid? Contoh nyatanya kejahilan ni pada masa PKP, pada masa penjarakan. Pada masa penjarakan yang mana sembahyang sampai ke di luar masjid. Di luar masjid. Sebab apa? Sebab penjarakan. Jadi dalam ruang masjid, kalau tidak ada penjarakan, ruang masjid tu okey dah. Itu pun kadang-kadang keluar. Sekarang ni penjarakan, makna kena semayang sampai keluar. Di luar tu sampai ke buat khemah. Di luar tu terkadang semayang atas wakaf. Di luar tu terkadang semayang di bangunan tepi masjid contohnya. Di luar tu termasuk sembahyang di tingkat atas. Kalau masjid 2 lapis, tapi tingkat atas tu bukan masjid. Tingkat atas hanya pejabat sahaja. Tingkat atas hanya ada pustaka sahaja. Tetapi pejabat pustaka tingkat atas digunakan untuk solat jemaah sebab penjarakan. Jadi makmum sudah berada bukan dalam masjid. Makmum bukan berada dalam masjid. Wa imam makmum tu berada di tepi masjid ke, di wakaf ke, di bangunan tepi masjid ke, di tingkat atas ke. Contoh di Masjid Ladang ni, di luar sana ke, di luar sana ni bukan masjid tu. Di luar tepi tu kan. Dia panggil sebelah apa tu? Sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kiri tau. Dia panggil sebelah kiri. Sebelah kanan lah. Kalau kiri saya ni sebelah kiri. Kalau kiri bangunan ni sebelah kanan lah. Sebelah kanan tu bukan masjid. Macam mana kalau makmum berada di kawasan bukan masjid, imam berada masjid, macam mana untuk sah makmum tu semayang? Bukan sah berjemaah ni, sah makmum tu semayang. Apa syarat dia? Pastikan kena ada pintu yang terbuka. Jangan sesekali pintu tu tutup. Kalau pintu tu tutup dengan alasan aircon di dalam ni, yang di luar tu tidak sah sembahyang. Bukan tak dapat fadilat berjemaah. Ni kita cerita mazhab Syafi'i. Kan viral timbul kan. Orang tutup dah pagar, semayang luar pagar, tepi jalan, atas wakaf. Bersungguhnya nak semayang. Lepas tu pagar tutup, pintu masjid tutup. Sah ke semayang seumpama tu? Bukan sah dak berjemaah, sah dak semayang. Ini cerita mazhab Syafi'i. Lepas tu yang berlaku tu tak apalah, dia pakai mazhab Hanafi Maliki lah tu. Tapi nak ceritanya, dia panggil jahil lah. Jahil syarat berjemaah mazhab Syafi'i. Persoalannya sekarang, orang masjid, orang ramai-ramai ni tak tahu ke dia syarat berjemaah, imam dalam masjid, makmum dalam masjid, lain bicara. Imam makmum sama-sama bukan masjid, macam surau, lain bicara. Imam dalam masjid, makmum di luar masjid, lain bicara syarat dia. Ini syarat di antara 12 syarat. Salah satu di antara 12 syarat untuk sah solat berjemaah, untuk sah solat, untuk sah semayang. Muafiq masbuk ni hanya satu daripada 12 syarat sahaja. Padanglah fadilat 27. Bukan ganda 2, bukan ganda 3, 27. Ilmu macam mana? Tapi masyhurnya bicara muafiq masbuk. Kadang-kadang muafiq masbuk pun tak tahu kepala ekor. Berjemaah 5 waktu, rajin berjemaah,
Tapi syarat berjemaah tidak dipelajari. Syarat berjemaah fardu ain dipelajari. Semain berjemaah fardu kifayah. Satu pandangan sunnatul muakkadah. Nak berjemaah saja wajib fardu ain, belajar syarat untuk sah solat berjemaah. Di antaranya ni bicara berkaitan dengan muafiq dan masbuk. Selesai dah bicara makmum muafiq. Sekarang nak masuk pula kepada makmum masbuk. Muafiq, masbuk. Muafiq ni dari segi lughahnya orang yang bersama. Masbuk ni dari segi lughahnya orang yang ketinggalan. Itu bahasa Arab. Tapi kita tak berpakai tu, itu lughah. Kita nak pakai dari segi syarak undang-undang agama. Masbuk ni makmum yang macam mana? Sekarang bicara masbuk. Iaitu makmum masbuk ni orang ni makmum yang tiada dapat serta imamnya di dalam qiyam imamnya. Ni makmum ni tak dapat serta imamnya bila ni di dalam qiyam imamnya. Tidak dapat ni masa, yakni akan masa. Yang dapat padanya pada masa membaca Fatihah yang pertengahan. Ni tiada nisbah, tiada diiktibar, diadu bacaan dirinya, dan tiada makna tiada nisbah, tiada diadu pada bacaan imamnya. Ini makmum yang masbuk. Saya nak tambah sikit lagi. Sama ada, ingat baik masbuk ni, sama ada pada rakaat yang pertama imam ataupun lainnya, kerana dapat tasawurkan, dapat dirupakan orang masbuk itu pada tiap-tiap 4 rakaat. Masbuk bukan rakaat pertama, boleh berlaku pada tiap-tiap 4 rakaat. Ambil Maulid ni takrifan dalam kitab Bahjah Mardiyah. Jadi masbuk ni sama ada pada rakaat yang pertama imam, makmum ni masbuk, atau lainnya, imam rakaat kedua, imam rakaat ketiga, rakaat pertama imam, atau rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat, kerana dapat tasawurkan, dapat rupakan masalah orang masbuk itu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat. 4 rakaat jadi masbuk, boleh berlaku seumpama tu. Masalah akan bicara di hadapan macam mana, seperti sebab sesak atau lambat gerak diamnya. Jadi masbuk, muafiq sama, masbuk sama, berlaku pada tiap-tiap rakaat. Ramai mana orang yang berfahaman, dan ada orang yang mengajar, bukan setakat mengajar di masjid, mengajar dalam TV, mengajar dalam radio, muafiq masbuk rakaat pertama sahaja. Ini salah atas darat, salah muka pitu dia panggil, salah. Muafiq masbuk rakaat pertama saja, salah sangat-sangat. Muafiq masbuk boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Ajar dalam TV, ajar dalam radio, bahkan dahulu buku sekolah darjah 5 sendiri pun tulis muafiq rakaat pertama sahaja. Buku sekolah pendidikan agama lah, buku sekolah rendah darjah 5. Tapi sekarang ni sudah ada penambahbaikan, dia tak tulis dah gitu. Saya lupa dah dia punya takrifan muafiq masbuk darjah 5 hak buku terkini. Hak saya sebut ni 2 buku yang terdahulu. Mula-mula salah dia punya huraian, yang kedua masih lagi salah. Yang terkini saya tengok dah ingat dah dia punya ayat kitab, maknanya okey dah. Okey dah. Tak ada dah muafiq masbuk rakaat pertama saja. Buku sekolah darjah 5, berapa ribu ustaz mengajar di sekolah buku darjah 5 ni. Muafiq masbuk rakaat pertama sahaja. Memang minta maaf lah. Kalau ada orang ustaz sekolah ke minta maaf, memang salah sangat-sangat. Muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat, dan boleh tasawur, boleh rupakan masalah orang masbuk itu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat. Rakaat pertama dia masbuk, rakaat kedua dia masbuk, rakaat ketiga dia masbuk, rakaat keempat dia masbuk. Boleh berlaku.
Cuma ghalib kebanyakannya masbuk akan pertama lah ghalibnya. Kita mari lambat, imam di hujung bacaan surah. Kita mari lambat, imam rokok dah, itulah masbuk. Ghalib kebanyakan. Kebanyakan juga, orang pertama masbuk, orang baki tu muafiq. Kebanyakan. Tetapi, masbuk ni berlaku pada tiap-tiap rakaat. Mana-mana kitab pun sama sahaja. Muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Tak ada kitab yang menyatakan muafiq masbuk rakaat pertama saja. Ajaran sebelum ni wallahu a'lam diambil dalam kitab mana, tapi tidak ada. Mana-mana kitab Arab, kitab Jawi ke, muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Jadi masbuk ni makmum yang tidak dapat serta imam dalam qiyam imam, tidak dapat apa? Tidak dapat masa. Yang dapat pada masa membaca Fatihah yang pertengahan. Ni masbuk. Makmum yang tidak sempat masa satu Fatihah yang pertengahan. Adapun muafiq terdahulu makmum yang sempat masa satu Fatihah yang pertengahan. Jadi saya mengajar kitab Bahjah Mardiyah ni bulan puasa start tahun lepas. Tahun lepas ni sambungan tahun lepas ni. Ni sambungan tahun lepas. Jadi tahun lepas macam tahun ni jugalah. Dalam seminggu 2 kali. Jadi tahun lepas pun 2 kali. Jadi 4 minggu boleh 8 kali. Bukan begitulah. Tahun lepasnya. Jadi baca muafiq pun tak habis. Kami baru ni barulah habis bicara muafiq. Kita tinggal ada 4 minggu lagi dah. 4 kali lagi 2 minggu. Jadi 2 minggu lepas 4 kali selesai bicara bab muafiq. Ni baru nak masuk bab masbuk. Jadi muafiq makmum yang dapat masa satu Fatihah pertengahan dalam berdiri sebelum imam rakaat, itu muafiq. Masbuk makmum yang tidak dapat masa. Ni takrif. Muafiq makmum yang dapat masa, masbuk makmum yang tak dapat masa. Bukan muafiq makmum yang sempat membaca. Masbuk makmum yang tidak sempat membaca. Tu jeng lah. Takrif seumpama tu balik awal. Dan itulah takrif buku sekolah darjah 5 2 edisi yang terdahulu. Sempat baca, tak sempat baca, balik awal. Contoh bicara bab muafiq dahulu. Muafiq yang pertama yang keuzuran, dia gagap. Imam rakaat, dia masih lagi belum dapat menyudahkan bacaan Fatihah. Sebab dia ngak-ngak, dia nak sebut satu huruf satu payuk, dia gagap. Kejadian. Masa dapat tak? Masa dapat sangat. Tapi sempat dah baca? Tak sempat baca kerana dia gagap. Itu muafiq yang keuzuran, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Kenapa panggil muafiq? Sebab dapat masa. Tu tak adang habis baca, tak adang habis baca kerana dia gagap. Imam rakaat siap-siap, makmum ni Fatihah baca ke tidak? Syok. Fatihah baca ke tidak? Hukumnya belum membaca. Tapi makmum ni dia panggil muafiq. Sebab apa? Sebab dapat masa. Yang ketiganya bicara dahulu, imam rakaat dia terlupa nak baca Fatihah. Imam baca Fatihah, dia berhati dengar. Imam baca surah, dia terlupa nak baca Fatihah. Imam rakaat, Allah, Fatihah tak baca. Sempat dah baca Fatihah? Tak sempat sebab terlupa. Tapi sempat dah masa? Sempatlah masa. Muafiq lah dianya. Itu sahaja. Cuma masa satu Fatihah yang pertengahan, anggaran biasanya 25 saat. Tapi bukan tengok jarum jam ni. Allahu Akbar, tengok jarum jam dinding. Dinding pun tak ada jarum jam dah sekarang ni. Tak ada dah jarum jamnya. Anggaran 25 saat. Itu masa satu Fatihah. Jadi lepas daripada makmum takbiratul ihram sampai imam rakaat dapat masa 25 saat, muafiq lah dianya. Rakaat kedua, ketiga, keempat
imam berdiri, makmum daripada bawah naik tegak berdiri sampai imam rakaat, dapat masa 25 saat, muafiq lah namanya. Tu sahaja. Jadi masa dapat, tapi makmum ni lupa untuk membaca Fatihah, maka muafiq yang keuzuran wajib menyudahkan bacaan sebab muafiq wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Muafiq wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Masbuk wajib rakaat serta merta dengan imam. Masbuk wajib rakaat serta merta dengan tu imam. Muafiq wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Kalau muafiq tidak menyudahkan bacaan Fatihah, tiba rakaat, batal sembahyang. Adapun masbuk wajib rakaat serta merta. Masbuk wajib rakaat serta merta. Hukum sangat berbeza. Mana muafiq lagi bicara dahulu. Tu imam takbir, makmum pun takbir. Saya buat contoh dahulunya, kita berjemaah dengan kawan kita musafir. Kawan kita tu nampak lebih baik daripada kita. Kita ni nano sikit, terbolah sikit, mengaruk sikit. Kawan kita ni baik sikit lah. Kita pun sudah tutup imam, musafir lah kononnya. Dia pun takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram. Rakaat pertama kan, kita pun baca doa iftitah, Allahu akbar kabira, sampailah ke wa ana minal muslimin. Lama tak masa tu? Lama masa tu. Teluh tak satu Fatihah? Teluh tu. Baru je nak baca Fatihah, kawan kita rokok. Mana kawan kita tak baca doa iftitah. Nah. Sekarang apabila kawan kita takbir, kita makmum dia, kita pun takbir. Rakaat pertama kita baca doa iftitah macam biasalah. Baca doa iftitah biasa kita baca panjang tu lah. Sampai ke wa anna minal muslimin. Masa panjang digunakan, tapi kita baca doa iftitah. Selesai baca doa iftitah, kita baru nak mula baca Fatihah, satu ayat dua ayat, kawan kita rokok. Sempat tak kita menyudahkan bacaan Fatihah? Memang tidak sempat. Sempat tak masa? Daripada takbir sampai, daripada makmum takbir ni sampai kawan imam tu rokok, dapat tak masa 2 saat? Dapat. Tapi masa tu digunakan untuk baca doa iftitah. Dapat masa, muafiq wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Imam rokok iktidal, maaf ketinggalan 3 rukun yang panjang. Itu je. Mudah je muafiq. Masalah lagi yang kelimanya, dalam kita bicara dahulunya, takbiratul ihram. Imam baca doa iftitah, kita makmum baca doa iftitah. Imam pun memulai baca Fatihah. Kuat. Kita tak bacalah. Kita berhenti sekejap. Ketika imam baca Fatihah kuat tu, kita dapat tak lagi masa satu Fatihah? Dapat dah. Baca belum, tu imam pun baru nak baca Fatihah. Kita lagilah belum, tapi dapat tak masa? Dapat. Muafiq lah tu. Masa takbir tadi, kita tak tahu lagi kita muafiq ke masbuk. Masa berjalan, tu imam baca doa iftitah, kita makmum baca doa iftitah, habis. Tu imam memulai baca Fatihah kuat. Kita berhenti setakat tu, kita sudah dapat masa. Muafiq dah kitanya. Dapat? Tapi baca? Belum, masa sudah dapat. Ketika imam baca Fatihah kuat, kita tak akan baca. Kita tunggu nanti Fatihah. Apabila imam habis baca Fatihah, tiba-tiba imam lupa. Imam rakaat tanpa membaca surah. Surah sunat je. Tapi ini tu imam lupa ni, bukan sengaja. Kalau sengaja pun sah sembahyang. Ni tu imam lupa. Makmum tadi dapat tak masa satu Fatihah? 2 Fatihah dapat. 2 kali muafiq makmum tadi. Double muafiq. Tapi tak ada nama double muafiq, jangan duk cari dalam kitab. Muafiq lah. Sebab dapat masa 2 kali Fatihah dapat masa. Tapi dapat tak baca? Sempat tak baca? Memang tak sempat. Sebab memang kita bercadang nak baca Fatihah selepas imam selesai baca Fatihah. Tiba-tiba imam lupa membaca surah. Ini saya cerita dahulu ni. Hak berlaku hari Jumaat. Berlaku hari Jumaat. Yang mana makmum hari Jumaat? Kalau makmum waktu lain tu,
Bolehlah beratus orang kalau masjid besar, tempat orang ramai. Tapi kalau Jumaat penuh masjid, imam lupa membaca surah, semua makmum dalam masjid itu buat hukum masbuk. Imam rokok segera. Satu masjid Jumaat buat hukum masbuk. Sebab apa hukum masbuk? Tak dang baca Fatihah sebab imam lupa membaca surah. Tak dang baca Fatihah, tapi dang tak masa. Oh, masa dang muafiq, bukan masbuk. Rokok tanpa membaca Fatihah batal sembahyang. Satu masjid, satu Jumaat. Ramai mana orang? Ada ni. Sebab makmum hak ramai-ramai ni, tak dang nak baca dah. Dan memanglah makmum akan membaca Fatihah selepas imam selesai membaca Fatihah. Hari Jumaat ni kan imam baca kuat kan. Tiba-tiba imam lupa membaca surah. Imam rokok. Memang tak dang baca, tak sempat baca, tak dapat baca. Maka ramai-ramai faham, oh masbuk lah. Sebab tak dang baca, tak dapat baca, tak sempat baca. Tu kata balik awal. Itu bukan takrif muafiq masbuk. Memang tak dang baca, tak dapat baca. Tapi dang tak masa, sempat tak masa, dapat tak masa satu Fatihah. Masa dua Fatihah pun dapat. Muafiq wajib menyodorkan bacaan Fatihah. Tapi tak. Satu masjid buat hukum masbuk. Rokok serta-merta tanpa membaca Fatihah, anggaran dia masbuk, imam tanggung. Selesai semayang, tak ada bunyi apa-apa. Tu imam yang terlupa baca surah pun tak ada bunyi apa-apa. Tu imam pun tak reti makmum belakang tu masbuk belakang, muafiq belakang tu. Salah makmum belakang tu, senyap je tu imam pun. Habis balik selesai. Adalah anak makmum yang rasa macam ya tak ya, ya tak ya, betul ke tak betul ni. Dia pun tanyalah satu ustaz. Siapa ditanya giliran saya, ustaz yang ketujuh. 3 ustaz kata muafiq, batal semayang kamu rokok tanpa membaca Fatihah. 3 ustaz kata okeylah kamu masbuk. Ustaz pula bagi 2 pula. 3 lawan 3. Yang bertanya ni saya yang ketujuh. Ustaz yang ketujuh. Kalau ustaz kata muafiq, part 3. Kalau ustaz kata masbuk, part 3. Oh, dia pakai main bola. Oh, dia pakai main gitu. Saya kata tak selesai kalau awak buat gini. Awak kena faham molek dulu. Muafiq ke masbuk ketika imam lupa membaca surah hari Jumaat tu. Dia faham situ dulu. Muafiq ke masbuk. Kalau awak tanya saya kata muafiq, rokok tanpa membaca Fatihah seumpama tu batas semayang, 4-3. Awak cari pula ustaz yang ke-8. Ustaz yang ke-8 kata, okey dah. 4-4 pula kata tak selesai masalah. Ada ni. Dahlah satu Jumaat. Tak tahu hukum. Tu imam pun senyap. Tanya ustaz pula. 6 orang, 3 jawapan betul, 3 jawapan salah. 3 ustaz jawab salah. Makmum memang salah sebab dia ingat ke dia masbuk, sebab tidak sempat membaca. Padahal muafiq sebab dapat masa. Masbuk ni lah yang tidak dapat masa. Cuma ni kadang-kadang kita mari tak pasti. Lah kita bukan perhati sangat ke tu imam. Kita Allahu Akbar, kita membaca Fatihah. Sekejap imam rokok, tapi nak kata cepat sangat tak dapat masa, rasanya dapat masa. Tapi nak rasa dapat masa, rasa macam tak dapat masa. Dia syok. Ada syok. Bukan syok takrif muafiq masbuk. Muafiq ke masbuk masa belajar itu tak faham molek. Jangan syok gitu. Sekarang ni muafiq dapat masa, masbuk tak dapat masa. Tapi pada satu ketika tu dia tak boleh nak jangka. Sebab imam rokok dah ni dapat ke tak masa, rasa macam dapat. Jadi muafiq wajib menyedahkan bacaan Fatihah. Tak dapat masa, jadi masbuk wajib rokok semata. Baki patut tanggung oleh imam. Dapat masa di syok, maka hukumnya muafiq wajib menyodorkan bacaan Fatihah. Gitu je. Yalah kadang-kadang kita tak perhati.
Sebab tu dia selesa ikut imam ratib. Sebab tu di masjid mana-mana pun afdal imam ratib, imam tetap. Sebab kita tahu dah dia punya style dia. Kita tahu dah. Dia punya style dia tahu dah. Tak ada ni. Ni tu imam yang sederhana. Comel je, tak ada cepat-cepat. Kita pun jadi relax je. Tak mikir banyak. Tak ada ni. Lepas tu dia imam ratib tu lebih afdal. Sebab apa? Dia hak tula je. Hak tula. Di masjid tak apalah. Kalau main surah ni dia ikut. Amu naik lah. Aku naik, amu naik lah. Bunga pulak. Dia surah. Ni mari hak macam-macam lah. Ada hak okey, ada hak laju. Hak laju ni. Dapat tak masa? Contoh ketiga keempat. Tiga keempat tak ada surah. Kita bangkit dengan imam lepas tasyahud awal. Sekejap imam rokok. Kawan ni jadi tu imam ni laju ni. Dapat tak masa? Rasa macam dapat masa, tak dapat masa. Letak hukum muafiq. Kalau memang tak dapat masa, masbuklah hukum tiga keempat lah. Rokok serta-merta lah bagi patut ditanggung oleh imam. Itu sahaja. Ada ni. Jadi muafiq dapat masa. Sekarang ni bicara masbuk, tak dapat masa. Sama ada pada rakaat pertama imam atau lainnya. Kerana dapat tasawurkan, dapat digambarkan, dapat dibuat rupa orang masbuk itu pada tiada 4 rakaat. Rakaat pertama dia masbuk, rakaat kedua dia masbuk, tiga keempat dia masbuk. Mana contoh? Seperti sebab sesok atau lambat gerak diamnya. Seperti sebab sesok. Sesok ni bukan sesok miskin ni. Sesok ni sesok tempat sembahyang. Sesok tempat sembahyang. Sesok dengan bahawa kita tak boleh nak sujud. Sebab rapat sangat sembahyang macam jenazah. Hak ni contoh biasa yang diberitahunya di pergi Mekah Madinah. Di pergi Mekah dia kata tak tahulah dia salah masuk tepat. Jadi rapat. Ada ni rapat. Macam mayat-mayat kan. Jadi apabila sah hadapan rokok, tidak tunggu sujud, barulah dia boleh rokok. Hak sah belakang ni. Dah depan sujud dah. Nak tunggu sujud tak boleh. Sebab apa? Tak ada ruang. Sesok. Ada sesok. Sesok tempat semayang. Jangan pergi sesok mepeh. Sesok mepeh tu duit tak ada. Akhir bulan sesok mepeh. Tu sesok lain. Ni apa? Sesak ke apa? Mana? Rapat. Lepas daripada sah hadapan, naik berdiri, kita pun tolak dia ke hadapan. Kita tolak dia ke hadapan. Sebab kita nak sujud Kita pun sujud bahagian kita. 2 kali sujud pun semua, bangkit je berdiri, imam baca surah pendek. Masa kita bangkit berdiri tu, imam selesai dah baca Fatihah. Imam baru nak baca surah, dia baca surah pendek contohnya. Kita pun tegak. Sekejap imam rokok, dapat tak masa satu Fatihah? Tak dapat. Masbuk kitanya rokok serta merta. Tapi hak sesok ni, ni mungkin berlaku macam di Mekah. Kita nak ambilnya hak lambat gerak diamnya. Ada ni. Lambat gerak diam ni dia uzur. Contoh mudahnya dia uzur. Dia mana uzur ke gemuk ke boleh berlaku belaka. Rakaat pertama tak apalah dia kalau dia mari awal dia dapat masa muafiq. Kalau dia lambat dia tak dapat masa dia masbuk. Lepas imam rokok dia rokok. Lepas imam iktidal dia iktidal. Imam pun sujud yang pertama. Dia lambat gerak diam. Dia turun dia boleh turun ke atas, dia boleh sujud dan boleh bangkit kembali. Tapi nak boleh keletak lutut latar tu, imam sudah bangkit dan dah sujud dah. Dia sujud pertama pun belum lagi. Slow boleh sujud yang kedua, imam sujud kedua sudah dah. Imam pun bangkit pada rakaat kedua. Dia pun bangkit pada duduk antara sujud. Pelan-pelan. Dia pun sujud yang kedua. Imam tu Fatihah separuh jalan dah. Dia pun bangkit daripada sujud yang kedua. Nak bangun pada berdiri, Allah. Terkia-kia, lambat.
Dia tegak berdiri, sekejap imam rokok. Dapat tak masa tu Fatihah? Tak dapat. Masbuk, wajib, rokok serta merta. Tak masalah. Dia pun turun ikut tu imam. Tapi macam tadilah, lambat gerak diam. Tu imam tasyahud awal. Dia lepas sujud kedua, baru nak tasyahud awal saja, imam sudah bangkit kat ketiga. Dah dia lambat imam tasyahud awal tadi dah. Imam pun bangkit kat ketiga, dia tak boleh nak baca tasyahud awal dah. Dia kena wajib segera bangkit pada kat ketiga. Sebab dia tak sempat tasyahud awal tu imam. Ada ni. Dia kena bangkit kat ketiga segera. Dia boleh bangun, boleh berdiri tegak segera. Macam rakaat pertama kedua tadi jugalah. Kedua ketiga pun sama juga. Terkia-kia, tegak rakaat ketiga sekejap aja imam pun Allahu Akbar. Masbuk rakaat ketiga. Samalah rakaat keempat, tak dapat masa. Ada rakaat kedua masbuk, rakaat ketiga masbuk, rakaat keempat masbuk. Orang yang lambat gerak diam, umpama sakit, umpama gemuk. Hak ni memang saya sentiasa peringat. Rakaat kedua tak apalah, sebab tu imam ada surah, terkadang dapat masa. Tiga keempat, imam tidak ada surah. Jadi ada orang tua-tua kita ni memang dia lambat. Hak saya biasa contohnya, dia kena angin. Bila dia kena angin ni, dia boleh berdiri comel, dia boleh berjalan, tapi cara dia tu mana tangan dia pun jadi macam gitulah. Dan dia duduk pula di hujung, dia duduk tengah, sebab cara dia nak bangun tu susah. Kalau duduk tengah mungkin dia akan ganggu orang ke gitulah, dia akan pilih duduk tepi je. Ada ni. Dia boleh berdiri, dia boleh turun duduk, dia boleh bangun, tetapi dia nak tegak tu lambat. Orang kata keempat pasti dia masbuk, sebab memang tak dapat masa. Ada contoh hak orang yang kena angin. Sama juga dengan orang tua-tua yang lain. Banyak orang tua-tua ni dia boleh berdiri, dia boleh turun sujud, tetapi untuk bangkit berdiri kembali dia agak lambat. Kalau rakaat kedua, waktu imam ada surah, lambat berdiri sekalipun, insya-Allah kemungkinan dapat masa muafiq. Tapi ketika keempat nak kena jaga molek, sebab tu imam tidak ada bacaan surah waktu ketiga keempat. Kalaulah bangkit lambat kerana keuzuran tadi, tak dapat masa, maka makmum tersebut makmum yang masbuk. Imam rakaat wajib rakaat serta merta. Sini kalau kita nak faham molek, hak masbuk ketiga keempat. Nak faham molek ni ya. Hak makmum lambat gerak diam, kerana makmum uzur, sakit ataupun gemuk contohnya. Dan memang kalau mana-mana masjid orang tua-tua ni memang jadi gitu. Dia nampak dia bangun tu maknanya imam baca Fatihah 2-3 ayat dah baru dia boleh tegak. Macam saya sebut orang kena angin tadi tu pun, taklah kata lambat sangat, tapi memang tak dapat masa. Memang tak dapat masa. Tapi comel dianya, imam rakaat dia rakaat. Pandai bocik ni, dia tahu dia masbuk. Orang tiga keempat dia pandai. Memang imam rakaat dia rakaat. Sebab apa? Sebab dia tahu dia tak dapat masa. Dia tak dapat masa, masbuk. Bila imam rakaat, masbuk wajib rakaat semata, baki patut ditanggung oleh imam. Itu contoh mudah muafiq masbuk bukan pada rakaat yang pertama. Itu satu contoh. Ni satu contoh lagi ni. Dia ada 2-3 contoh di hadapan. Hak di bawah tu imam mempercepatkan bacaan rakaat 3 keempat. Makmum jadi masbuk juga. Tu dia akan bicara nanti. Dia akan bicara 2-3 masalah laginya. Masbuk selain daripada rakaat yang pertama, tapi kebanyakan ghalib masbuk berlaku pada rakaat yang pertama. Yang kita mari lambat, itu ghalib dia. Tetapi muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Maka setengah daripada muafiq yang berlaku pada selain rakaat yang pertama, maka setengah daripada masbuk
Yang berlaku selain rakaat pertama, orang muafiq yang terdahulu, iaitu muafiq yang terdahulu apabila lalu ia sebab mengerjakan akan aturan sembahyangnya. Honing rakaat yang sebelum dia muafiq, rakaat yang kemudian dia jadi masbuk. Kenapa? Kerana ketika dia jadi muafiq, contohnya dia muafiq, dia lupa baca Fatihah. Dia muafiq dapat masa, dia lupa baca Fatihah. Imam rakaat, dia baru baca Fatihah. Imam bangkit di sujud yang kedua, dia baru boleh rokong. Dia baru boleh rokong. Imam sudah naik rakaat yang kedua, dia pun iktidal, sujud yang pertama, duduk antara sujud yang kedua. Imam rakaat kedua lama dah berdiri kan? Habis dah baca Fatihah, dia pun baru boleh tegak rakaat yang kedua. Sekejap imam rokok, tak dapat masa satu Fatihah, masbuk selain rakaat pertama. Ini contoh dia. Rakaat pertama dia muafiq, tapi dia ada keuzuran sebab dia lupa baca Fatihah. Dia wajib kena baca sebab dia muafiq. Bila dia baca Fatihah, imam rokok tidak sujud, dia sudah jadi jarak jauh. Dimaafkan ketinggalan 3 rakaat panjang. Dia pun rokok tidak, imam sudah bangkit rakaat kedua. Dia pun duduk bawah gini, sujud yang pertama, duduk atau sujud yang kedua. Imam selesai dah baca Fatihah, dia baru tegak. Kalau imam baca surah panjang, mungkin dia dapat masa, muafiq. Kalau imam baca surah pendek, tak dapat masa, maka rakaat kedua dia masbuk. Ini contoh masbuk selain daripada rakaat yang pertama. Maknanya masbuk bukan hanya berlaku pada rakaat pertama, masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.